Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Nur Izzah dan Zulfikar Ali daripada grup 13 akan berkongsikan tentang sumbangan gerakan An-Nur di Turki. Okay, sebagai pengenalannya, uh, Said Nursi ini merupakan peranan paling penting dalam lipatan sejarah negara Turki. Sumbangan beliau ini tidak terhad kepada bidang pendidikan dan pembelajaran sahaja, malah juga berkaitan dengan isu-isu politik negara. Okay, Said Nursi ini membagikan riwayat hidupnya kepada tiga bahagian, iaitu Said lama, itu pada zaman kanak-kanak beliau, kemudian Said baru, dan juga Said ketiga, iaitu pada tahun 1957 hingga kematiannya. Okey, karya Rasai Al-Nur ni merupakan sebuah karya yang paling masyhur dan banyak digunakan pada zaman tersebut. Okey. Rasail An-Nur adalah koleksi tulisan beliau yang telah tersebar ke seluruh dunia dan menjadi rujukan utama kepada ahli gerakan An-Nur khususnya. Nama Nur Faiza binti Yunus, nombor matrik 054610. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang gerakan Al-Nur. Pada awal ketibaannya di sebuah desa kecil di Barla pada awal 1926, Nursi adalah dalam keadaan yang tidak mempunyai apa-apa. Beliau dibuang negeri ke Barla oleh rejim Kamal Atatürk secara paksa tanpa pertuduhan yang disahkan mahkamah. Secara beransur-ansur, Nursi mula mendapat para pelajar dan pembantu. Dari kalangan tersebut, mereka yang berpendidikan diberi tugas sebagai jurulatih karya-karya Nursi dan seterusnya tersebar luas di kalangan penduduk tempatan. Dengan cara inilah karya-karya Nursi telah tersebar di kawasan tersebut. Para pelajar awalnya yang sanggup menghabiskan banyak masa menulis karya-karya Nursi ini datangnya daripada pelbagai latar belakang yang membolehkan karya-karya tersebut masih ditulis walaupun secara rahsia. Ketika itu sebanyak 120 orang telah dibekas oleh pihak berkuasa pada tahun 1935 sebelum dibicarakan dan dipenjarakan di SK Sehir. Inilah titik bermulanya gerakan Al-Nur. Seterusnya, riwayat ringkas Said Nursi dan Risalah An-Nur. Nama penuh Said Nursi ialah Badi'uz Zaman Said Nursi bin Mirza. Beliau dilahirkan pada tahun 1877 Masihi bersamaan dengan 1294 Hijrah. Nursi dilahirkan di sebuah kampung bernama Nurs, sebuah perkampungan kecil di daerah Hizan dalam wilayah Bitlis di timur Turki. Beliau juga terkenal dengan panggilan Said Al-Nursi merujuk kepada tempat kelahirannya, yakni Desa Nurs. Badi'uz Zaman pula merujuk kepada panggilan atau gelaran terhormat yang diberikan oleh Syekh Murtabah kepada beliau atas keupayaan luar biasa beliau dalam menghafal dan mengingati sesebuah buku dalam masa yang singkat. Nursi dilahirkan dalam sebuah keluarga yang miskin dan sederhana. Beliau berketurunan Kurdi yang mulia dan berpengaruh, dan Nursi ini merupakan anak keempat daripada 7 orang adik-beradik. Seterusnya, kitab atau Risalah An-Nur. Kitab atau Risalah Rasail An-Nur ni merupakan satu karya agung Said Nursi yang terhimpun sebanyak 130 buah risalah dalam 14 jilid besar. Risalah-risalah ini kemudian dikumpulkan dalam bentuk buku, sepenuhnya berasaskan Al-Quran yang menyentuh soal keimanan, dan sumber utamanya merupakan Al-Quran dan Al-Hadis. Ia dikarang dan ditulis sendiri oleh Said Nursi dan ada kalanya ditulis oleh anak-anak murid beliau yang kemudiannya disemak semula oleh beliau. 3 fasa kehidupan Said Nursi. Yang pertama, Said lama, iaitu era pertama kehidupan Nursi menekankan persoalan ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Beliau menggunakan pendekatan baru iaitu menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum iaitu moden. Said Nursi berpendapat bahawa umat Islam perlu menguasai kedua bidang ini untuk bertahan pada masa yang akan datang. Beliau mula mempelajari ilmu agama dan ilmu lainnya pada usia 9 tahun. Said Nursi pertama kali belajar pada madrasah yang dipimpin oleh Muhammad Afandi di Desa Tak pada tahun 1886. Pada tahun 1891, ia bersama seorang temannya yang berangkat menuju ke madrasah di Bayezid, iaitu satu daerah di Turki Timur.
Di tempat itulah Said Nursi mempelajari ilmu-ilmu agama berdasarkan ilmu-ilmu agama, kerana sebelum itu beliau hanya belajar nahwu dan sorof, sehingga beliau digelar Badi'uz Zaman pada tahun 1907. Beliau kemudiannya berangkat ke Istanbul untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah agar mendirikan Universiti Zahra yang menggabungkan ilmu sains dan teknologi bersama dengan agama. Namun impiannya tidak tercapai kerana tercetusnya Perang Dunia Pertama dan keadaan Turki Uthmaniyah yang tidak stabil pada ketika itu. Seterusnya Said Nursi Said baru, iaitu setelah pulang ke Istanbul dari Damaskus, Nursi diangkat menjadi anggota Darul Hikmah Al-Islamiyah. Pengangkatan itu dilakukan tanpa sepengetahuannya dan merupakan bentuk penghargaan kepada Said Nursi. Pada sekitar era inilah Said Nursi melalui perubahan kerohanian dan berubah dari fasa Said lama ke Said baru. Selama fasa ini beliau mengarang kitabnya yang paling agung, iaitu Risalah Nur. Setelah bebas dari penjara SK Sehir, Nursi dihantar pula ke Kastamonu pada tahun 1936 selama 7 tahun. Di sana beliau melanjutkan penulisan Risalah Nur. Dan dalam tempoh ini Nursi ni selalu berhubung dengan para muridnya secara rahsia. Surat-suratnya disalin dan disebarkan ke berbagai kampung, desa dan kota-kota sekitar Kastamonu, dan langkah tersebut akhirnya membuahkan 600,000 eksemplar manuskrip Risalah Nur. Pada 23 Januari 1948, pihak polis menggeledah rumah Nursi. Beliau bersama muridnya ditangkap lalu dibuang ke dalam penjara kota Afyon dengan alasan yang dibuat-buat dan penuh manipulasi. Selama masa pengasingan dan penjara pada tahun 1926 hingga 1950, halaqah pengajiannya semakin berkembang sehingga berupaya menyelamatkan iman dalam kalangan masyarakat Turki. Dan terakhir, Said yang ketiga pada tahun 1950 hingga 1960. Setelah 1950, Said Nursi memasuki fasa Said ketiga, dan sepanjang tempoh ini Said Nursi tinggal bersama dengan murid-muridnya untuk membimbing mereka dan mengajar metod dakwah Risalah Nur. Setelah mengabdikan hidupnya untuk menjaga agama Islam, Said Nursi meninggal dunia pada tahun 1960. Pemikiran dan ajarannya tetap berkembang dan diterima di seluruh dunia sehingga masa kini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ikmal Imani binti Hanifah, nombor medik 054529. Baik, kita masuk pula kepada topik maklumat Gerakan An-Nur dan Risalah Nur. Jadi, maklumat Gerakan An-Nur adalah untuk menghidupkan kembali cara hidup Islam di bawah situasi kemodenan. Selain itu, adalah untuk mendamaikan beberapa perbezaan yang wujud di antara moden dan tradisi, agama dan rasional, iman dan sains serta Barat dan Islam. Gerakan An-Nur juga adalah bermaklumatkan untuk memiliki kemodenan tetapi pada masa yang sama tidak memisahkan agama Islam daripada dasar mereka. Jadi dengan adanya maklumat-maklumat ini, gerakan An-Nur ini menjadi satu gerakan yang ideal pada pandangan masyarakat kerana kedudukan mereka yang berada di tengah-tengah. Maksudnya, gerakan An-Nur ni di samping dia membawa ajaran-ajaran agama Islam, mereka juga tidak membuang unsur kemodenan, malah mereka meraih unsur tersebut. Jadi, mereka ini berada di tengah-tengah. Maksudnya mereka menggabungkan unsur agama Islam bersama dengan unsur kemodenan. Baik, seterusnya adalah maklumat Risalah Nur. Risalah Nur ini ditulis oleh Said Nursi bagi mendidik dan melayakkan pengikut beliau untuk digelar sebagai talibi, itu pelajar madrasah. Selain itu adalah bertujuan untuk menanam konsep sejagat ataupun majmuk yang berlandaskan Al-Quran dan kemodenan. Juga untuk menekankan ciri-ciri positif dan membina yang dapat mencetuskan pandangan positif dan optimistik dalam hidup para pembacanya. Jadi, kandungan Risalah Nur ni, dia menggunakan teknik penggabungan ilmu agama dan sains moden.
Selain itu, risalah Nur ni, apabila sistem tulisan Latin mula digunakan, risalah Nur ni dia berfungsi sebagai medium ataupun alat yang memelihara sistem tulisan Arab dan membantu meningkatkan tahap celik huruf dalam kalangan masyarakat Turki pada ketika itu. Baik, seterusnya adalah masyarakat Turki ketika era Said Nursi. Jadi bagaimanakah masyarakat Turki ketika mana Said Nursi ini hidup? Baik, beliau hidup pada saat kejatuhan kerajaan Uthmaniyah dan apabila terbentuknya Republik Turki. Pada kurun tersebut, fahaman sekularisme merebak ke dunia Islam melalui pertembungan dengan Barat. Daulah Uthmaniyah terpaksa berhadapan dengan ancaman Barat yang menggelar daulah tersebut sebagai orang sakit Eropah. Baik, orang sakit Eropah ni dia satu istilah yang merujuk kepada beberapa negara di bahagian Eropah yang mengalami masalah ekonomi, masalah kemiskinan dan seumpamanya. Jadi istilah ini juga merujuk kepada Daulah Uthmaniyah untuk menggambarkan kerajaan Uthmaniyah ni sebagai kerajaan yang mundur, yang tidak maju sebagaimana negara-negara yang berada di barat. Jadi, sebagai usaha untuk menghadapi ancaman ini, Daulah Uthmaniyah telah mengambil nilai-nilai barat agar mampu menghadapi persaingan tersebut. Antara usaha tersebut yakni menghantar pelajar-pelajar Turki untuk belajar di barat, memperkenalkan sistem pendidikan barat di Turki, menerima sistem perundangan barat, termasuklah antara undang tersebut yakni hak sama rata antara orang Islam dan orang bukan Islam serta sebagainya. Jadi, penerimaan unsur-unsur barat ini telah membawa idea dan nilai barat ke dalam hidup masyarakat Turki. Apabila masuknya unsur-unsur barat ini, maka bermulalah usaha-usaha ke arah pemisahan peranan agama dalam sistem pemerintahan di negara Turki. Baik, seterusnya kita bergerak pula kepada sumbangan gerakan An-Nur. Kita lihat dulu sumbangan gerakan An-Nur dari segi dakwah. Yakni yang pertamanya, gerakan An-Nur dia menyumbang ke arah penyebaran hakikat keimanan. Dalam kitab Risalah An-Nur ni terkandungnya satu metod dakwah yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Metod dakwah itu dinamakan sebagai metod tafakkur atau metod pengamatan yang lebih menekankan penggunaan majas atau perumpamaan ataupun istilah darb al-amthal dan perbandingan ataupun muqarranah. Jadi metod ni dia digunakan untuk menjelaskan kebenaran dan menolak pemikiran falsafah materialistik dan naturalistik ataupun al-falsafah at-tabi'iyah. Yang kedua, gerakan An-Nur dia menyumbang dari segi menggantikan aktiviti tarekat. Pada tahun 1925, ajaran tarekat dan semua kegiatan tasawuf telah dilarang oleh pemerintahan sekular Turki. Maka risalah An-Nur ni dia menggantikan kegiatan tarekat yang biasa dilakukan pada masa itu. Kitab yang dibawa oleh gerakan An-Nur ni berjaya mengajak masyarakat Turki agar sentiasa melantunkan zikir sekaligus bertafakur menggunakan akal serta hati. Dengan adanya risalah Nur dan gerakan An-Nur ni, mereka berjaya meluruskan persepsi masyarakat berkaitan dengan tafakur yang dianggap sebagai menyimpang dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan tarekat. Saya mohon maaf sekiranya tak nampak tulisan, saya minta maaf sangat ya. Baik, gerakan An-Nur juga aktif dalam menyebarkan dakwah kepada masyarakat. Ketika mana madrasah dan masjid-masjid diarahkan tutup oleh pemerintah, gerakan An-Nur menjadi semakin aktif dalam menyebarkan dakwah. Mereka mengajak masyarakat berkaitan dengan kebenaran iman dan hakikat Al-Quran. Murid-murid Said Nursi juga bertindak untuk menyalin penulisan beliau dan menyebarkannya kepada masyarakat dalam bahasa Turki. Hal ini telah membawa satu hasil di mana rumah-rumah penduduk akhirnya bertukar menjadi madrasah pengajaran. Sekaligus telah menggantikan madrasah dan masjid-masjid yang sedia ada. Baik, seterusnya, gerakan An-Nur juga memberi sumbangan dari segi memerangi golongan ateisme ataupun al-ilhad. Pada tahun 1957, bermulanya penentangan terhadap ateisme di Turki iaitu setelah berlakunya pemilihan umum yang dimenangi oleh Parti Demokratik. Baik, Said Nursi telah menentang ateisme dengan metod rad al-syubuhat wa asy-syukur, iaitu menolak syubuhat dan keraguan
dengan cara menjelaskan kebenaran tanpa mengungkapkan dalil yang digunakan hujah para ateis kepada orang ramai. Ajaran Risalah Nur ini juga telah menghapuskan keraguan para ateis dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mendorong akal untuk meyakini wujudnya Tuhan. Sumbangan gerakan An-Nur dari segi pendidikan. Okey. Nursi memberi nafas baru perubahan dalam sistem pendidikan iaitu pertamanya, sistem persekolahan peringkat rendah dan menengah, keduanya, idea tentang penubuhan universiti dan segala yang berkaitan dengannya, dan yang ketiga adalah silibus atau sukatan mata pelajaran. Okey, sistem persekolahan apa yang telah diperbaharui oleh Nursi ialah Nursi mengkaji konsep hubungan dan pemahaman terhadap ilmu kemodenan dan agama. Seterusnya, Nursi juga berniat menegakkan kembali keutuhan kerajaan Rasul Utsmani dengan mengembalikan tradisi keilmuan yang integralistik. Okey, yang ketiga, Nursi bercara untuk mengadakan kegiatan conversion ataupun pembicaraan dan reading membaca tulisan Rasail An-Nur. Dan seterusnya, Nursi menyebar luaskan ajaran Rasail An-Nur kepada masyarakat dan mendirikan asrama yang menjadi academic center. Okey, seterusnya, penubuhan universiti. Okey, penubuhan universiti ni ada syarat-syarat yang tertentu. Contohnya panjang untuk saya terangkan. Dia boleh baca sendiri kat sini. Pendidikan berdasarkan sumber dasar Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kehidupan dunia dan akhirat dianggap sebagai satu kesatuan ilmu. Okey, ilmu agama dan ilmu pengetahuan ilmu sains diajarkan bersama-sama dan juga seterusnya. Okey. Yang ketiga ialah Nursi membawa nafas baru seperti silibus dan sukatan mata pelajaran. Okey, diwajibkan untuk menggunakan kitab Rasail An-Nur. Rasail An-Nur ni sebagai mercu ataupun tonggak utama dalam proses pembelajaran selain daripada sumber-sumber yang lain. Ini adalah kerana isi kandungan Rasail An-Nur itu sendiri merangkumi segenap aspek bidang keilmuan baik daripada dunia dan juga akhirat. Okey, yang seterusnya adalah bahasa penggantar. Bahasa penggantar yang digunakan adalah tiga, iaitu bahasa Arab sebagai bahasa yang utama, bahasa Kurdi itu bahasa yang diperintahkan, dan bahasa Turki ialah bahasa yang diharuskan. Okey, seterusnya, gerakan An-Nur selepas era Nursi. Okey, selepas era Nursi pada 23 Mac 1960, anak murid beliau ni dikenali dengan nama Tulab An-Nur atau Nur dari penuntut-penuntut cahaya telah menyumbang tugas beliau menyebarkan ajaran Islam melalui Rasail An-Nur. Okay, Nursi ni dia tak tinggalkan seorang pengganti tu untuk memimpin gerakan tersebut sebab bagi beliau ni mengutamakan jihad penulisan. Itu Rasail An-Nur sendirilah. Namun selepas kematiannya, murid-murid beliau telah menempuh pelbagai isu dan peristiwa yang mencabar keutuhan gerakan tersebut. Okey, yang pertama, rampasan kuasa oleh pihak Turki ke atas kerajaan pimpinan Parti Demokrat yang berlaku 2 bulan selepas kematian Nursi. Okey, pada masa itu, ramai pemimpin dan murid Rasail Nur dikenakan pelbagai tuduhan dan sebahagian daripada mereka ditangkap oleh kerajaan. Okey, sebanyak 352 tuduhan telah dituduh oleh anak murid gerakan Nur ni. Okey. Seterusnya, akibat daripada peristiwa ni, rampasan kuasa ni, gerakan An-Nur ni dia hadapi beberapa masalah lain pula. Okey, yang pertama, berlaku ketidakintegrasian dan pengecilan gerakan An-Nur kerana berlaku perbezaan pentafsiran teks risalah An-Nur. Yang kedua, munculnya beberapa kumpulan yang merujuk kepada orang tertentu yang mereka anggap paling berautoriti dalam menterjemahkan teks risalah An-Nur. Okey, akibat daripada dua keadaan yang berlaku ni, ini telah menyebabkan berlakunya perpecahan beberapa kumpulan daripada pertubuhan yang utama. Okey, selepas itu kemudian muncullah Zubair Gunduzab. Itu merupakan salah seorang daripada anak murid Nursi yang setia dan kuliah Nursi sewaktu beliau memimpin gerakan An-Nur dulu. Okey, so Zubair Gunduzab ni dia telah menjadi penggerak utama dalam menyampaikan dakwah gerakan An-Nur. Okey. Beliau telah membawa beberapa pendekatan baru, iaitu yang pertama, beliau membenarkan penafsiran teks yang berbeza daripada pihak untuk sebahagian teks risalah An-Nur. Okey, jadi pada akhir tahun 1950, Bekir Bart telah menyertai gerakan An-Nur ini. Beliau juga merupakan seorang anak murid Nursi. Okey, beliau juga merupakan seorang peguam yang sangat terkenal pada ketika itu. Beliau telah membantu menguruskan sebanyak lebih
tuduhan mahkamah yang dikenakan terhadap terhadap murid-murid Nursi. Selain itu, beliau juga berperanan untuk menguruskan isu-isu dan persoalan yang diajukan oleh pihak luar terhadap motif ataupun agenda pergerakan tersebut. Seterusnya, walaupun gerakan UMNO mengalami beberapa keadaan yang menyebabkan kesatuannya runtuh, namun pada aspek yang lain, isu-isu yang membawa kepada perpecahan tersebut sebenarnya mengandungi hikmah yang besar untuk mengembangkan lagi pengaruh Nursi dan Rasail An-Nur itu sendiri. Hikmah yang pertama adalah perpecahan pendapat dan idea baru dari aspek cara pengembangan Risalah An-Nur, iaitu pada awal penulisan Risalah An-Nur sebahagiannya ditulis di dalam bahasa Arab. Namun sambutan dan kesannya dilihat kurang memuaskan kerana masyarakat ketika itu sudah tidak memahami bahasa Arab. Oleh kerana itu, Nursi menulis karya-karyanya yang kemudiannya dalam bahasa Turki, tetapi masih menggunakan huruf Arab. Penerimaan masyarakat terhadap Rasail An-Nur selepas itu begitu memberangsangkan dan tersebar luas di serata ceruk daerah di Turki. Seterusnya, hikmah yang kedua iaitu dasar-dasar yang fleksibel adalah satu rahmat dari aspek politik. Nursi pada masa Said lama terlibat dalam politik setelah melihat ada peluang untuknya berdakwah melalui penubuhan perlembagaan negara berteraskan syariah. Walau bagaimanapun, setelah melihat keadaan kerajaan ketika itu yang telah diresapi oleh unsur-unsur materialis, etisma dan komunisme, maka usahanya itu telah terhalang. Transformasi spiritual berlaku pada Said kedua. Ketika itu Nursi menyatakan beliau menolak politik dan berlindung dengan nama Allah daripadanya. Bertitik tolak daripada itu, para pengikut Nursi telah menolak politik secara total. Namun setelah kematian Nursi, corak pemerintahan kerajaan telah berubah dan ada sebahagian mereka yang telah terlibat dengan politik. Baik, kesimpulannya, gerakan UMNO ini merupakan sebuah gerakan dakwah Islam yang bersejarah di Turki, di mana ia tersebar dan berkembang dengan caranya yang tersendiri. Mereka telah memegang peranan yang penting dalam kebangkitan Islam di Turki setelah sekian lama berada di bawah pemerintahan Kemal Atatürk yang bertindak melakukan kebaratan secara besar-besaran. Said Nursi bersama-sama dengan pengikutnya dengan anak muridnya telah banyak menyalurkan sumbangan, lebih-lebih lagi melalui dakwah dan pendidikan di Turki. Apa yang menjadi puncak tujuan mereka adalah modernisasi yang tidak mengorbankan budaya dan bangsa yang terbentuk di atas dasar yayasan Islam dan sejarah kerajaan Uthmaniyah. Kehadiran beliau Bedu zaman Said Nursi ini dengan karyanya Rasail Nur atau Risalah Nur telah berjaya mewujudkan satu organisasi, yakni Gerakan UMNO yang terus memainkan peranan sehingga kini, meskipun mengalami pelbagai isu yang menyebabkan perpecahan dalam gerakannya. Baik, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.